Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Afham Daniel bin Yusdi, nombor metrik 058811. Saya daripada Diploma Syariah SEM 5, Fakulti Kontemporari Islam. Jadi pada kali ini saya ditugaskan oleh pensyarah saya untuk menterjemahkan kitab Tarikh Tasyri' pada muka surat 85 dan 86. Baik, muka surat 85 daripada kitab dan sunnah pada pusingan kedua. Ia dijelaskan di atas bahawa Al-Quran diturunkan sebagai ahli nujum, dan setiap kali diturunkan sesuatu daripadanya Rasul sampai kepada khalayak, dan dia memerintahkan kitab wahyunya untuk menuliskannya. Dan di kalangan orang ramai ialah mereka yang menghafal apa yang diterima, dan sebahagian daripada mereka menulis. Rasulullah pernah menghalang mereka dalam memerintahkan ayat-ayatnya dan surah Tufti, iaitu semoga Allah memberkatinya dan memberi kedamaian. Kerana Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, tetapi ia disimpan di dalam dada para penghafal. Surat khabar, Alkitab, wahyu dan surat lain-lain yang ada pada di tangan kitab. Bilangan penghafaz di zaman Nabi adalah ramai, dan sebahagian daripada mereka pernah menghafal semuanya. Slide yang seterusnya pada muka surat 86. Al-Suyuti meriwayatkan dalam Al-Itqan, iaitu Al-Harith Al-Muhasabi berkata dalam kitabnya Al-Sun, menulis Al-Quran bukanlah satu bid'ah. Beliau adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulisnya, tetapi ia dipisahkan dalam tumpuk bahu dan asap, tetapi sahabat itu memerintahkan untuk menyalingnya dari satu tempat ke tempat perhimpunannya. Dan ia juga di rumah terdapat kertas-kertas di rumah Rasulullah SAW yang dalamnya terbesar Al-Quran. Lalu baginda mengumpulkannya dan mengikatnya dengan seutas benang sehingga tidak ada yang hilang. Baik, seterusnya Zaid bin Sabit adalah seorang penghafal Al-Quran dan kitab wahyu. Namun beliau tidak berpuas hati dengan hafalannya dengan kitab-kitabnya, tetapi beliau meminta bantuan dari kitab-kitab penghafal dan surat khabar kitab dan apa yang ditulis di rumah Rasulullah SAW, dan beliau menyempurnakan pengumpulannya pada sekumpulan orang yang berhijrah dan penyokong, dan Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah meridai mereka. Bekerja Maha Suci Dia. Apa yang Dia masukkan dalam firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan memelihara. Daripada surah Al-Hijr ayat 9. Baik, seterusnya akhbar-akhbar seperti yang dibentangkan kekal dipelihara oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Hafsah bin Umar, ibu orang-orang mukmin semasa era khalifah ketiga Uthman bin Affan, dan beliau juga memberi amaran bahawa Al-Quran ini mesti disiarkan di kota-kota besar Islam. Apa yang menyedarkan tentang hal ini adalah bahawa para penghafal Al-Quran tersebar di kota-kota ini membacakan Al-Quran kepada orang-orang, dan ada di antara mereka kekerabatan beberapa huruf Al-Quran menurut mereka. Perbezaan bahasa Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bahawa Huzaifah ibni Al-Yaman datang kepada Uthman dan dia cemburu terhadap penduduk Syam dalam penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Iraq. Kemudian mereka
akan mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah menghantarnya kepada Osman, dan beliau memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Al-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham. Lalu mereka menyalinnya dalam Al-Quran, dan Osman berkata kepada kedua orang Quraisy, baik, itu sahaja daripada saya yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, serba kekurangan daripada saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.